أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini. Dan insya-Allah pada petang ini merupakan hari yang kedua kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita insya-Allah. Amin. Jadi sebagai mukadimah hari kedua tentang Ramadan ini, pada hari ini anda nak share dengan tuan-tuan tentang sejarah pensyariatan puasa sejak umat-umat yang terdahulu sehinggalah ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Okey tuan-tuan semua. Puasa ni Al-Quran sebut jelas, dia dah mula lama dah. Dia dah beribu-ribu tahun. Cumanya wallahu a'lam, setelah ulama-ulama membuat kajian, didapati orang yang mula-mula berpuasa ialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ada sebut dekat sini, haddatsana Abdullah haddatsani abi haddatsana Abu Ja'far an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahud qad samu yawma ashura faqala ma hadha min as-sawmi qalu hadha al-yawm alladhi najja Allahu Musa wa bani Israil min al-gharq wa ghariqa fihi fir'aun wa hadha yawmun istawat fihi as-safinatu 'ala al-judi fasamahu Nuh wa Musa شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah Munawwarah, masa memula hijrah dulu, dan ketika ini puasa belum lagi disyariatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini kebetulan masa Nabi sampai itu pada bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi hijrah sampai Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau tengok pada cerita ni, Nabi jumpa orang Yahudi pada bulan Muharram, maknanya pada tahun kedua hijrah. Dan pada tahun kedua hijrah tu baru nak start pensyariatan puasa. Jadi Nabi SAW jumpa kelompok Yahudi ni sedang berpuasa pada puasa Ashura. Kita tahu dalam Muharram ni ada dua puasa yang disunatkan. Dia panggil Tasu'a dan Ashura. Tasu'a 9 Muharram, Ashura 10 Muharram. Maka Nabi SAW tanya dekat orang Yahudi, korang puasa apa ni? Ma hadza minas saum? Yang korang puasa apa? Qalu, kata orang-orang Yahudi,
hadzal yaumul ladzi najjallahu Musa wa bani Israil minal gharaqi. Kami puasa pada hari ini sebagai menyambut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Firaun daripada tenggelam. Minta kalau boleh suara yang bersembang tu slowkan sikit ya, saya terganggu. Saya kalau mengajar tak boleh bising-bising tuan-tuan. Slowkan sikit volume tu. Jadi dikatakan sini Nabi tanya dekat orang Yahudi, kenapa korang puasa? Yahudi kata, kami berpuasa dengan sebab Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada tenggelam. Dan Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Jadi tuan-tuan, Fir'aun ditenggelamkan dalam bulan Muharram. Bila? 10 Muharram. Dan Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel dan Nabi Musa juga pada 10 Muharram. Wahadha yaumun, dan hari ini juga kata orang-orang Yahudi, istawat fihi safinatun Nuh alal judi. Dan pada hari ini juga kapal Nabi Nuh selamat berlabuh mendarat di atas bukit Judi setelah Allah Ta'ala menurunkan banjir besar kepada umat manusia di satu ketika dahulu. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ni, orang kata dengan pengikutnya seramai 80 orang, menaiki kapal selama lebih kurang sebulan, ya, setengah riwayat kata sebulan dan ada kata lebih, dan air tak surut-surut sehinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan kapal tersebut akhirnya mendarat di Bukit Judi. Bukit Judi dekat Turki. Orang Turki Jabal Aratrat di Turki. Jadi dia berlabuh kat situ pada 10 Ashura bulan Muharram. Maka bila berlaku dua peristiwa ni, fasamahu Nuhun wa Musa syukran lillahi, maka Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram, Nabi Nuh juga berpuasa pada 10 Muharram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak berpuasa daripada korang orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Wa ahaqqu bi shaumi hadzal yaum, dan aku lebih berhak berpuasa. Fa amara ashabahu bi shaumi, maka Nabi suruh para sahabat berpuasa. Jadi ulama sebut tuan-tuan, sebelum disyariatkan puasa Ramadan, puasa memula apa dia? Puasa Ashura pada bulan Muharram tu. Dan kita pun sedia maklum betapa besarnya pahala puasa dalam bulan Muharram ini, diampunkan dosa kita. Itu mula-mula ya, ketika Nabi SAW berpindah ke Madinah sebelum diturunkan ayat berpuasa Ramadan secara penuh. Orang Yahudi dan orang Kristian, diorang berpuasa. Anda dah baca tadi mukadimah ayat Al-Quran tentang puasa ini. Orang dulu pun kena puasa. Sama juga sebulan juga diorang semua kena sebulan. Tapi Yahudi tuan-tuan pun tahu, diorang satu kaum yang kurang ajar, yang biadab, yang suka merubah-rubah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata puasa sebulan, dia kata lama sangat, tak larat. Kita ambil sempena je. Sempena Nabi Musa selamat, sempena Nabi Nuh selamat, kita puasa sehari je, ikut suka engkau je. Ini Yahudi punya perangai. Kristian baik sikit. Dia tak baik juga tuan-tuan. Dia tetap mengubah hukum Allah, tapi dia kurang ajar tu, kurang sikit lah. Bila Ramadan ni berlaku pada musim panas, kan bulan kan dia akan berubah tiap-tiap tahun kan, ikut cuaca dan sebagainya. Kalau kena musim panas, dia orang tak larat. Dia kata kita postpone bulan lain. Dia cari bulan yang musim bunga ke, musim sejuk ke, yang siang lagi pendek. Dia akan puasa sebulan dan dia akan tambah 20 hari. Dia akan puasa sebulan, dia tambah 20 hari. Dia kata 20 hari itu sebagai kafarah, denda lebih sebab kita tak puasa pada musim panas. Kepala otak kau berjambul. Ni orang Kristian punya perangai, diubah hukum hakam Allah Ta'ala. Walaupun dia buat sebulan, walaupun dia buat 50 hari, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita contoh kan, sembahyang sekarang waktu Zuhur contoh. Kita kata alah Zuhur lah pula, malas lah, tak boleh postpone kan. Kau adjust waktu lain lah, waktu Zuhur lewat sikit ke awal sikit.
tetap tak terima. Selagi mana belum masuk waktu zuhur, contohlah kita sembahyang lebih awal, lagi 1 minit, 1 saat, contohlah 1 minit lah, zuhur tak masuk, kita sembahyang zuhur. Apa jadi sembahyang tu? Automatik bertukar menjadi sembahyang sunat sahaja. Dia takkan jadi zuhur. Okey, jadi apa yang dibuat oleh Yahudi, apa yang dibuat oleh orang Kristian, mengubah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tak diterima. Macam kita juga, sama juga. Kita ubah hukum hakam Allah, Allah Taala takkan terima. Cakap banyak kan kau. Kan? Contoh ambil wuduk, mula basuh muka kan, kau belasah basuh kaki dulu. Siapa ajar kau? Ikut suka aku lah, dia kata. Ni Allah nak terima. Tak payah, Allah tak terima. Dalam Quran kata orang perempuan kena pakai tudung labuh. Tudung tu biar labuh. Dia buat tudung senting, singkat tudung dia. Allah Ta'ala tak terima. Pakaian mesti tutup aurat. Kau ejaz pakaian tak tutup aurat, Allah tak terima. Okey tuan-tuannya. Jadi begitulah puasa orang dahulu. Kalau ikut asalnya, yang memula berpuasa ialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang anda sebutkan tadi, orang-orang Yahudi, orang Kristian juga berpuasa, tapi diorang dah ubah hukum hakam Allah Ta'ala. Ada riwayat yang lain mengatakan, An Abdullah bin Amr yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sama Nuh dahra illa yaum al-fitri wa yaum al-adha. Nabi Nuh ni berpuasa sepanjang-panjang hari. Mana setiap hari dia puasa, setiap hari. Tak macam Nabi Daud kan. Nabi Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, besok cuti, lusa pula puasa. Tulat cuti, tonggeng pula puasa. Selang sehari, itu puasa Nabi Daud. Nabi Nuh tak, setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia buka lah, bukan tak buka. Tapi besok puasa. Jadi itu puasa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kecuali 2 hari sahaja yang dia tak berpuasa. Apa dia? Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Eid Al-Adha. Okey tuan-tuan. Setelah beribu-ribu tahun kemudian, sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah, puasa belum lagi disyariatkan. Kita sedia maklum hukum hakam ni tuan-tuan disyariatkan di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Dekat Mekah tak ada lagi hukum hakam. Mekah dia hanya berkaitan dengan akidah, dengan akhlak, percaya kepada dosa pahala, syurga neraka, tauhid dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum hakam halal haram tu semua ketika Nabi SAW pindah ke Madinah. Dia kata dekat sini, sama Rasulullah SAW wa sama al-muslimun qabla an yanzila al-kitab bi fardhi Ramadan. Nabi SAW dan para sahabat berpuasa sebelum diturunkan arahan puasa bulan Ramadan. Tetapi ulama khilaf, apakah puasa yang Nabi buat sebelum Ramadan? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Siyamu Ashura, yang anda sebutkan tadi, puasa Ashura 10 Muharram. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, kita sedia maklum kita sunat puasa 10 Ashura. Tapi puan-puan Syiah dia tak puasa 10 Ashura sebab dia akan sambut hari Karbala 10 Ashura sebagai mengingati pembunuhan Sayyidina Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itulah Syiah akan buat dia punya apa? Wel-wel dia tuan-tuan. Cocok kepala lah, belasah badan lah, atas benda. Dia apa? Kavadi. Lebih kurang macam tu. Jadi Syiah dia akan buat benda-benda mengarut pada 10 Muharram. Padahal kita disunatkan puasa pada hari tersebut. Itu yang pertama. Ulama kata sebelum Ramadan Nabi puasa 10 ataupun 10 hari bulan Muharram. Yang kedua, ulama kata wasiyamu 3 ayami min kulli syahrin. Setiap bulan Nabi puasa 3 hari sahaja. Setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Beberapa hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan
taraka. Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura dan Nabi menyuruh para sahabat berpuasa pada hari Ashura. Dan ketika difardukan Ramadan, taraka, makna Nabi meninggalkan puasa Ashura, tak wajib, jadi sunat sahaja. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami Ashura falamma furida Ramadan kana man syaa sama wa man syaa aftara. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat berpuasa Ashura. Apabila difardukan Ramadan, siapa yang nak puasa, puasa, dan siapa yang tak nak puasa boleh berbuka. Makna dah tak wajib dah puasa Ashura. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidan min ashabihi wa huwa Hind bin Asma bin Harithah wa huwa min ashabil Hudaybiyah ayadhhab ila qaumi Aslam biqaryati qaribatin min al-Madinati fayu'adhdhan fihim yawm Ashura. Dan dalam hadis yang lain, ini cerita bila tuan-tuan sebelum difardukan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah. Nabi SAW suruh salah seorang sahabatnya bernama Hind bin Asma bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu untuk pergi ke sebuah perkampungan di Hudaybiyah bernama nama kaum tersebut kaum Aslam di qaryatin, di sebuah kampung yang berhampiran dengan Madinah. Para sahabat ini sahabat yang pernah pergi di perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah dekat Makkahul Mukarramah. Ini para sahabat yang pernah pergi perjanjian Hudaybiyah. Jadi diorang ada satu kampung berhampiran di Madinah. Nabi suruh para sahabat yang berada dekat situ supaya berpuasa dengan puasa Ashura. Okey. Begitulah berterusan tuan-tuan sehinggalah difardukan puasa bulan Ramadan. Ba'da mudhi lailataini khalata min Sya'ban. Setelah berlalunya 2 malam daripada bulan Sya'ban, turunlah pensyariatan puasa. Nazala fardu siyami Ramadan fi sanati tsaniyati min al-hijrah. Allah Ta'ala menurunkan kefarduan berpuasa pada tahun 2 Hijrah. Wa fi tanzilil aziz al-ayatul mustamilatu ala siyami Ramadan. Dan dalam penurunan ayat tersebut semua hukum hakam yang berkaitan dengan puasa Ramadan, tetapi dikata wahya ayatun lam tatanazzal maratan wahidatan, dia tidak turun serentak, bal kana baina ba'dha zamanun, tapi antara ayat-ayat itu ada beberapa masa jarak, ya, bukan turun sekaligus macam tu tapi berwaktu-waktu. Kenapa? Dengarlah ceritanya, ya. Jadi saya akan baca dulu, ada 3 ayat yang Allah Ta'ala turunkan berkenaan dengan puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Okey, ni baru 1 ayat. Ada lagi 2 ayat. Dia kata apa? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, Kutiba alaikumus siyam. Pertama sekali tuan-tuan, kalau kita baca Quran, jumpa Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Itu maknanya apa? Maknanya ayat tu turun dekat Madinah Al-Munawwarah. Nazalat fil Madinatil Munawwarah. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, Allah kata, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu maknanya turun dekat
Makkatul Mukarramah, turun di Mekah. Di Mekah lebih umum, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu di Mekah. Kalau jumpa dalam Quran, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, mana orang Kristian, orang Yahudi, itu di mana tuan-tuan? Di Madinah juga. Sebab dekat Mekah tak ada Yahudi, tak ada Kristian. Ya, apa nama? Yahudi, Kristian semua dekat Madinah belaka. Allah berfirman, kutiba alaikumus siyamu, difardukan ke atas kamu berpuasa. Dan untuk perkongsian juga dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala gunakan perkataan kutiba. Kalau kita belajar bahasa Arab, asal mana kataba ni menulis, kataba dengan makna menulis. Tapi dalam Al-Quran, kataba atau katabna atau kutiba dengan makna difardukan. Contoh, Allah berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, difardukan ke atas kamu al-qisas. Qisas dengan makna bunuh balas bunuh dalam kes pembunuhan. Dia panggil apa? Hukum qisas. Dalam Islam bab jenayah ada 3. Dia panggil hudud kan. Hudud, qisas dan juga ta'zir. Hudud tu berkaitan dengan zina, mencuri, merompak, murtad, minum arak, merogol, itu hudud. Qisas berkaitan dengan bunuh balas bunuh. Orang bunuh dengan tidak ada sebab, sama ada. Dan pembunuhan tu pula tuan-tuan ada 3 kategori. Qatlul amdi, qatlul shibil amdi, wa qatlul khata'. Bunuh sengaja, bunuh seperti sengaja, dan bunuh tak sengaja. Kemudian barulah datang hukum ta'zir. Ta'zir ni terpulang kepada hakim nak jatuhkan hukuman macam mana, sebab tak ada dalil. Tak ada dalil dalam Quran, tak ada, dalam hadis pun tak ada. Dia panggil ta'zir. Macam denda lah, macam pakai emas ni kan, tak pakai kat luar kena compound 10,000. Dia panggil apa? Ta'zir tuan-tuan. Tu tak ada nas, dalil tak ada, Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Dia panggil ta'zir. Hukum tu boleh berubah. Okey tuan-tuan semua. Jadi Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus siyam. Dan ada disebutkan tadi dalam ayat yang lain, Allah kata kutiba alaikumul qitalu, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Difardukan ke atas kamu melaksanakan undang-undang qisas, bunuh balas bunuh dalam kes pembunuhan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut juga kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba juga, tapi makna dia apa? Difardukan ke atas kamu al-qital, berperang, berjuang, berjihad, wa huwa kurhul lakum, sedangkan kamu tak suka berperang, berjuang, berjihad. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, difardukan ke atas kamu apabila ada seseorang itu kematian, al-wasiyatu, dia kena buat wasiat, faraid dan sebagainya, hukum yang berkaitan dengan kematian. Dalam ayat yang lain Allah gunakan wa katabna, kataba juga, tapi dia punya verb berubah, fi'lu madin. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi ila akhiriha. Itu berkaitan dengan hukum kisah juga. Mana mata balas mata, telinga balas telinga, hidung balas telinga, hidung balas hidung. Biasalah bang puasa kan. Jadi Allah kata apa? Kutiba alaikumus siyamu, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan terhadap umat-umat yang terdahulu, yang anda dah sebut pada mukadimah tadi. Start puasa zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan orang Yahudi pun berpuasa, orang Kristian pun berpuasa, tapi diorang puasa ikut suka diorang. Kenapa Allah Ta'ala kata macam tu? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebab manusia ni dia akan tanya, puasa ni kita je ke kena? Orang dulu apa cerita? Allah kata bukan korang je kena, orang dulu pun kena juga. Oh okeylah, kita akan rasa okeylah kan. Macam kita kat rumah kan, zaman kita budak dulu asyik kita je kena. Orang lain apa cerita? Mak kata orang lain dah buat lah, kau tu tak buat lagi. Okey. Barulah kita buat tuan-tuan. Tujuan apa puasa ni? Allah kata la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran banyak tuan-tuan akan jumpa perkataan la'alla. Tapi tuan-tuan dalam Al-Quran, kalau dalam bahasa Arab la'alla ni kita kata semoga. Tapi dalam Quran dengan mana
pasti, confirm. Mana bila kita puasa ni tuan-tuan, confirm pasti kita akan menjadi orang bertakwa. Itu Allah janji macam tu. Memang confirm. Kan? Contohnya macam tengah hari ni lah. Ada tak siapa makan tengah hari? tak makan kan. Confirm bertakwa lah tu. Tu tanda orang bertakwa lah tu. Dan dalam Ramadan kita sedia maklum, kita akan menunggu-nunggu masuknya waktu maghrib. Kan? Bulan lain ada tunggu waktu maghrib. Mana ada lepak kena mamak elek ke, tak ada hal punya. Orang azan ke odo kan. Tapi datang Ramadan tu dia tunggu depan meja lain macam kau tu. Jangan tersilap lewat azan, siap kau bergaduh tak pasal. Dan mengamuk orang. Jangan buat silap nyanyuk gitu. Jadi itu menunjukkan kita bertakwa. Kita akan tunggu waktu maghrib, tunggu masuk waktu semayang. Begitu juga tanda kita bertakwa bila kita bangun sahur. Kan kita akan time jam. Qiyamul tak bangun tak apa. Sahur jangan tak bangun bang, bertumbuk kau sekarang. Ya, biar subuh pun tak bangun tak apa. Yang penting sahur. Gitu. Dan kita kena ingat, memang kita disunatkan. Nabi kata apa? Antara sunat puasa ni ialah takhirus sahur, dilewatkan sahur. Tapi bukan pukul 8. Itu sarapan woi. Jadi takhir sahur ini contohlah. Lagi 10 minit nak azan, boleh makan lagi, tak ada hal punya. Imsak tu waktu orang panggil apa, lampu kuning lah, standby lah untuk kita komo-komo ke apa. Tapi kalau kita ni jenis orang yang orang kata lagi 5 minit, lagi 2 minit, belum azan, boleh lagi minum. Tapi air masak lah, jangan minum air manis lah. Kan ada pula rasa manis-manis pula kat lidah kita kan, problem sekarang. Jadi sunat lewatkan sahur, makruh lewat awalkan sahur. Dia sahur pukul 1 pagi, siapa ajar kau sahur pukul 1 pagi? Dia tak betul. Jadi sunat takhirus sahur. Dan kita sunat cepatkan berbuka. Bila azan Allahu Akbar terus ngap. Kan? Jangan buat warak lah pula, dibuat baca tahlil lepas tu bertumbuk kau, jangan. Jangan. Jadi Allah Taala kata la'allakum tattaqun. Bila kamu berpuasa, confirm kamu akan menjadi orang bertakwa. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Untuk makluman kita semua, pintu syurga sifatnya sentiasa tertutup sepanjang-panjang 11 bulan. Tak pernah terbuka illa Ramadan, kecuali datang Ramadan. Dalam tafsir sebut, bila datang Ramadan, bidadari seronok sangat. Bidadari akan, kalau bahasa kita katalah, dia akan tukar langsir baru, tukar cushion baru, semua dia akan cantik, dia akan hiaskan syurga tu, seronok sangat. Kita terbalik, datang Ramadan, muka macam siput sedut, kan? Muka tak puas hati, muka MC, muka gastrik, dah rakan-rakan sewaktu dengannya. Lepas tu kena happy lah, seronok. Kadang-kadang mentaliti orang kita ni kena ubah tau. Kita sepatutnya kena start berhias rumah Syakban tu sepatutnya. Syakban tu kau dah hias lawa-lawa. Sebab apa? Ya Allah, Ramadan. Bila kita ada perasaan macam tu, barulah kita masuk Ramadan dan kadang kita seronok. Ni tak, alamak, puasa lah pula. Dia dah kira lah berapa hari raya, pelotak kau baru 2 hari puasa nak raya dah. Kan ada orang kata ada macam tu tak? Lepas tu dia mula lah. Muka siput sedut lah, muka tak apa lah. Nak besok nak raya, lagi seminggu nak raya punya seronok. Macam apa? Macam tak sabar-sabar nak tinggal Ramadan. Bertuah punya manusia. Dia tak tahu betapa Ramadan ni bulan yang Allah muliakan. Okey tuan-tuan. Jadi kamu akan menjadi orang bertakwa, insya-Allah. Harap-harap ana dan tuan-tuan semua menjadi orang bertakwa di dalam Ramadan dan selain Ramadan juga, insya-Allah. Amin. Aminlah kuat sikit. Korang nak amin tak confident tak apa-apa tu lah. Ayyaman ma'dudat. Berapa hari puasa tu? Allah pun kata beberapa hari je pada sebulan.
Allah Ta'ala tak kata syahran kamilan, sebulan lama gila, padahal sebulan ni kan lebih kurang lah. Tapi Allah kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari je. Seekor kan. Faman kana minkum maridan, barang siapa yang di kalangan kamu sakit, aw ala safarin, ataupun bermusafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, makna dia boleh tak puasa, dia qada pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kepada orang yang tak mampu berpuasa, tua, tak larat, sakit, fidyatu ta'amu miskin, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu. Ana nak cek balik Nah kadang ni kita tertukar dia punya grammar dia. Sekejap Fidyatu. Okey. Fidyatun ta'amu miskin, badal kepada fidyah. Fidyatun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang tak mampu puasa dengan sebab uzur syar'i, dia boleh buka dan dia kena bayar satu hari, satu cupak makanan kepada orang miskin. Satu cupak saja, satu hari. Faman tatawwa'a khairan. Tapi kalau kau nak bagi lebih, 2 cupak, 3 cupak, bercupak-cupak, fahuwa khairun lahu, itu bagus bagi kamu. Mana sedekah lebih, itu bagus. Wa antasumu khairul lakum, dan jikalau kamu berpuasa, itu lebih bagus bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui. Okey tuan-tuan, pada peringkat awal puasa, tuan-tuan tahu tak masa mula diturunkan ayat ni, berapa jam orang Islam kena berpuasa di zaman Nabi SAW? Dia kata apa? Dia kena puasa selama 23 jam. Baik kau, 23 jam. Startnya bila? Startnya lepas maghrib. Ni mula cerita puasa ni dekat Madinah. Siapa yang tertidur lepas Isyak, lepas maghrib, lepas tu masuk waktu Isyak. Waktu maghrib, Isyak, sejam lah lebih kurang, sejam setengah lah Isyak. Kita pun sembahyang Isyak. Lepas Isyak tertidur. Kau tidur je start puasa. Siapa tidur start puasa. Dia punya puasa sampai bila bang? Sampai maghrib besok 23 jam. Lembik kau tahu. Tu bermula. Jadi para sahabat, tapi tak lama lah benda tu. Allah Ta'ala saja nak test, nak tengok, dan Allah Ta'ala maha mengetahui, dan Allah nak bagi tahu rahmat aku luas, ya. Jadi sebab tu pada peringkat awal sejarah, dia tidak wajib. Memula Allah kata kena puasa, tapi tak wajib, diberi pilihan. Siapa yang boleh tahan 23 jam, puasa. Siapa tak mampu bertahan, boleh buka, tapi kena bayar fidyah, satu cupak makanan daripada orang fakir miskin. Jadi zaman tu mula-mula, faman syaa shama wa man syaa aftara. Siapa nak puasa, siapa tak nak puasa boleh buka, tapi kena bayar denda, compound. Masih lagi diberi pilihan. Anak tak pasti berapa hari, berapa lama benda tu berlaku. Tapi lama bang, 23 jam lembik oi. Kita sekarang puasa berapa jam? 6, 7. Itu pun dah lain macam nampak Food Panda lalu. Food Panda. Jangan buang terbiat bang. Ada orang tanya soalan kan, Ustaz, apa hukum anak ni kerja Food Panda, tiba-tiba tengah hari dapat order? Macam mana? Syubhat ke tidak? Itu masalah, kesian kan. Susah saya nak jawab soalan tu. Kalau yang order tu orang perempuan, tak apalah, mungkin dia uzur. Ataupun tengok jenis makanan ni, makanan baby ni, baby nak makan ni. Kadang ada ke orang tu makan makanan baby kan? Tapi macam mana? Aduh, pening kepala aku nak jawab. Ala kulihal, jaga-jagalah kan? Okey, itu pada permulaan ada pilihan. Kau nak puasa boleh, tak nak pun tak apa, tapi kena bayar denda. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan takkan jumpa nama bulan dalam Al-Quran kecuali Ramadan sahaja. Ke ada tuan-tuan pernah jumpa Syahrul Syawal? Pernah? Kau jangan buat terbiat.
Itu makna cetakan mana aku tak tahu lah tu. Tak ada Syawal ke Zulkaidah ke Zulhijjah ke, tak ada. Yang ada Syahrul Ramadan. Dalam ilmu tafsir tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala sebut nama benda secara khusus, Ramadan contoh kan, ada dua makna. Sama ada benda tu terlalu mulia di sisi Allah, ataupun benda tu Allah benci sangat. Okey, Ramadan Allah suka, nama-nama para Nabi Rasul Allah suka. Tapi kita kena ingat dalam Quran pun banyak nama Fir'aun kan, izhab ila fir'auna innahu tagha, jahat Fir'aun. Disebutkan nama dalam Al-Quran sebab jahat sangat. Tapi janganlah tengok, ada Fir'aun. Fir'aun macam best kan. Nak buat nama anak boleh tak? Kau gila apa kau? Kan? Baru ni Mesir tuan-tuan, kerajaan Mesir buat kerja gila. Dia pergi arak jenazah mal'un Fir'aun ni. Dia nak pindahkan daripada museum ke museum. Dia buat macam apa nak kata, pesta besar-besaran lah memuja mayat Fir'aun. Memang gila lah Mesir ni. Walaupun Mesir tu tuan-tuan ada Universiti Al-Azhar, kan, ulama-ulama hebat, universiti yang tertua di dunia lebih 1000 tahun, tapi kejahilan kerajaan Mesir lebih teruk jahilnya daripada kerajaan Malaysia. Sebab tuan ingat almarhum Tok Guru Nik Aziz pernah cakap dulu, dia kata setan negara Arab ni lebih jahat pada setan negara ni, negara tanah Melayu ni. Dan kita ni tuan-tuan, alhamdulillah ya, kita orang Melayu ni dah ada malu. Susah nak tengok orang Melayu makan time bulan puasa ni. Tapi sekarang dah senang tau, pakai mask. Mana orang nampak tahu. Lemak, mengunyah lollipop baik punya. Kau jangan buat hal karipap sebiji kau, mana orang nampak. Na'udzubillah min zalik. Tapi alhamdulillah lah, sepanjang anda duduk Malaysia anda tak nampak lah. Cuma anda ingat sekali peristiwa ni, dah lama lah, cerita lama ni tuan-tuan. Masa tu anda ngajar kat KL bulan Ramadan, anda ngajar kat sebuah bank. Tak nak sebutlah bank mana atas sebab-sebab keselamatan. Masa anda nak parking tu, ada jaga tau. Dia mungkin jaga tu, dia nampak line clear, anda terpandang kat dia. Dia pun termasuk makanan kat mulut dia. Lemak relax kan. Itu anda ingat lagi lah peristiwa tu. Tapi kurang dia masih nak cuba tutup aib dia. Tapi masa anda belajar dekat negara Arab, ya Allah, Arab minum selamba. Tu biarlah ni, jual makanan selamba, tak ada sensitif. Tu nak beritahu realitinya. Alhamdulillah, kita orang Melayu tuan-tuan lebih beradab sebenarnya berbanding orang Arab. Lain nak Mekah, Madinah tak adalah. Tapi kalau Mesir, Jordan, Syria tu, yang pening-pening ramai tu. Maka Allah telah kata Syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebutkan namanya. Makna mulia bulan ni. Allazi unzila fihil Quran, yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayinatin, dan penjelasan. Minal huda, daripada petunjuk. Wal furqan, dan pembezaan antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bila turun ayat ni, Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang nampak anak bulan, dia kena puasa. Sesiapa yang nampak anak bulan, kena puasa. Zaman dulu, tengok anak bulan ni, semua orang boleh tengok. Tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang, ada kawan anak, dia kerja tengok anak bulan kan, dekat bukit, Jura, dekat Kuala Selangor tu kan. Dia kata, anak Ustaz, dah 7 tahun tengok anak bulan. Dengan bangganya. Tapi Ustaz, sekali pun tak nampak. Tak pernah nampak anak bulan. Sabar je lah. Anak bulan Melayu lah pula. Kawasan kita mungkin mendung, wallahualam, memang tak keluar anak bulan tu. Tapi kalau dekat negara Arab, dia orang mungkin mudah ya. Anak bulan ni mudah dilihat. Semua orang boleh tengok. Maka Allah kata apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa nampak anak bulan, kena puasa. Masa tu masih lagi 23 jam tau. 23 jam. Jadi ada orang, alamak kena puasa. Kena puasa lah. Jadi ada di kalangan para sahabat yang kuat-kuat ni, tak ada hal punya. 23 jam pun lantak lah. Go on lah. Ada orang tak larat. Kalau kena kita je, meninggal. Maka Allah kata, wa man kana maridan, tapi kalau kau sakit, au ala safarin, kalau kau musafir, faidatu min ayamin ukhar, boleh buka qada pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra,
Allah nak memudahkan kamu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah Taala tak nak menyusahkan kamu, walitukmilul iddata, dan supaya kamu menyempurnakan bilangan, mana 30 ataupun 29, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang Allah Taala berikan kepada kamu, wala'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan, semua kena puasa walaupun 23 jam, kecuali kalau uzur. Kemudian Allah Taala kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi. Sebelum diturunkan ayat akhir total bagaimana kaedah puasa sebenar, tengah-tengah tu ada satu ayat bagi orang semangat. Ya, ayat apa dia? Ayat berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ni tuan-tuan diturunkan berkenaan dengan bulan puasa. Allah kata apa? Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, ya Rasulullah, Allah ni jauh ke dekat. Kalau kita berdoa pada Allah kan, nak doa macam mana? Nak kata ya Allah, nak menjerit ke ya Allah, macam tu ke nak slow-slow aja? Maka Allah kata fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memakbulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Falyastajibuli, ikut cakap aku, wal yu'minu bi, beriman dengan aku, la'allahum yarshudun, semoga kamu mendapat petunjuk. Tuan-tuan semua, antara adab berdoa, Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah makbulkan doa kamu. Kena macam tu baru makbul doa. Minta doa, ya Allah, lama dah aku minta ni, kau tak bagi lagi Alamak, belagak kau doa gitu. Kurang ajar kan. Doa-doa bertahun-tahun tak makbul, kata ya Allah aku dah give up tu ni. Itu lagi kurang ajar. Ya Allah, kau suka engkau lah, itu lagi kurang ajar kan. Tak boleh. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik. Wajib bersangka baik. Anda sendiri secara peribadi tuan-tuan, banyak hajat-hajat yang anda doakan, yang anda minta, Allah makbulkan lambat. Yang terbaru, anda ada satu hajat 5 tahun anda berdoa tuan-tuan. 5 tahun berdoa, siang malam pagi petang. Akhirnya Allah makbulkan lebih kurang sebulan lepas. Baru makbul Syekh. Apakah benda tu? Tak ada beritahu dah, rahsia bos. Ala kulli hal, jangan putus asa. Jangan putus asa. Bersangka baik dengan Allah. Antara waktu makbul doa ni dalam Ramadan, tuan-tuan semua tahu belaka. Yang pertama, waktu sahur. Waktu sahur ni waktu makbul. Sebab Nabi Yaqub alaihi salam, dia ringkaskan cerita, kan anak-anak Nabi Yaqub kan buat konspirasi, buang Nabi Yusuf dalam telaga. Dah berpuluh tahun kemudian baru tahu cerita. Maknanya selama ni Nabi Yaqub kena spin dengan anak dia sendiri. Jadi berpuluh tahun, 40 tahun lebih kan, bapak dia kena tipu dengan anak dia. Akhirnya anak-anak pun minta maaf, abah maafkan kami, memang kami buang Yusuf dalam telaga, maafkan kami. Apa kata Nabi Yaqub? Aku akan maafkan kamu dan aku akan berdoa ketika waktu sahur. Maka waktu sahur ni waktu makbul doa. Doa banyak-banyak, yakin, bersangka baik pada Allah. Kemudian yang kita sedia maklum antara azan dan iqamah. Kalau hari Jumaat lepas asar. Lepas asar waktu mustajabu da'wati, lepas Jumaat. Setiap Jumaat, bukan Ramadan saja. Setiap Jumaat lepas asar makbul sampai maghrib. Maghrib habis dah. Dan waktu buka puasa, kan, sebelum berbuka puasa, beberapa minit sebelum buka puasa, ya, kita duduk seorang-seorang baca doa. Tapi masa tu rasa doa pun dah tak berapa nampak dah tuan-tuan, kan? Nampak atas meja tu. Kan, kena kuat tahu, sebab tu Ramadan ni bulan pengorbanan, bulan fighter, orang kena fight habis-habisan. Kan, padahal 20 minit tu macam-macam benda kalau doa, ya Allah, ya Allah. Kalau tak larat nak sebut dengan mulut, dalam hati Allah Taala tahu hajat kita. Kalau dah letih sangat kan, ya Allah, macam semalam je lah. Gitu kan. Doa, ya Allah macam semalam lah. Semalam kan panjang doa tu. Semalam je lah. Allah Maha mengetahui Syekh. Kalau saya lah kan,
Bila saya tak larat kan, anda doa umum, Allahumma qdi jami'a hawaijina, ya Allah tunaikan semua hajat aku. Kan settle. Semua hajat aku ya Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa hajat kita. Allah Maha mengetahui. Itu doa paling pendek, paling senang, simple present tense. Okey tuan-tuan. Jadi Allah Taala kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okey. Tuan-tuan semua. Akhirnya, ni turun ayat berkenaan dengan hukum puasa yang last sekali. Allah kata uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat ni turun tuan-tuan, Allah berfirman, dihalalkan kepada kamu malam puasa ar-rafathu. Ar-rafathu ni bahasa mudahnya projek Faham projek tuan-tuan? Tak faham? Nyampah betul. Warak sangat surau ni. Ar-rafath ni berjimak lah senang cerita. Dihalalkan kamu bersama dengan isteri kamu pada malam puasa. Ceritanya apa tuan-tuan? Kan anda dah sebut tadi, diorang start puasa bila? Lepas isyak kan? Jadi siapa yang tidur, dia terbangun, dia kena puasa dah. Siapa tidur, dia terbangun, dia kena puasa. Contohlah dia tidur lepas isyak pukul 9 lah contoh kan. Tidur. Pukul 11 bangun. Pukul 11. Alamak, tak sahur lagi. Silap besar lah kau. Patut kau kena sahur awal lagi. Dia kira macam tu, dulu menyesal macam tu. Kau terbangun nanti, kau start puasa. Kau bangun, kau start puasa. Jadi ada sahabat ni, dia terbangun, dia projek bini dia. Alamak, kau puasa woi kan. Walaupun ni nak cerita dulu punya style lah kan, yang ada kata puasa 23 jam tu. Mana boleh kau puasa? Lalu Allah pun turunkan ayat ni. Allah kata apa? Dihalalkan bagi kamu untuk bersama dengan isteri kamu pada malam. Jadi malam tak ada hal punya. Jadi bini-bini jangan warak sangat. Cukup lah siang pakai telekung, malam nak pakai telekung juga. Apa barang kan? Malam tak payah pakai telekung. Kan? Pakai tutup dengan selimut aja contoh. Siang kau jangan cari nahas bang. Oi, 2 bulan berturut-turut demam bang. Ni baru hari kedua pun dah demam dah. Nak 2 bulan. Tak ada pasal bang. Jadi dibenarkan malam boleh smack down, no hal punya. Jadi Allah kata apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri-isteri kamu tu pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana. Maka sekarang bashiruhunna, boleh bersama dengan isteri. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah, dan wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Taala wajibkan ke atas kamu, maknanya perbanyakkan amalan-amalan. Wakulu, ni dah start boleh makan ni. Wakulu washrabu, makan, minum, maknanya start maghrib tu kan. Makan, minum, projek. Hatta lama gila projek kau. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampailah nampak garisan putih daripada garisan hitam daripada waktu fajar. Maknanya dah masuk waktu fajar, kena stop. Mana kita ada berjam lagi kan untuk makan, minum bersama isteri dan sebagainya. Panjang waktu tu. Dah banyak orang kata dia punya kemudahan. Dulu tak boleh. Dulu kau tidur, kau terjaga, terus kena puasa. Demam syekh. Jadi diringankan. Thumma atimu siyama ila lail, start fajar, orang azan, puasa sampailah ke maghrib. Wala tubashirun wa antum aqifuna fil masajid, dan jangan kamu bersama dengan isteri kamu dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, demikian itu adalah undang-undang Allah, batasan-batasan Allah, jangan kamu hampirinya. Kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah Taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada petang ini, sejarah ringkas pensyariatan puasa umat terdahulu, kemudian zaman Nabi SAW yang berat 23 jam berpuasa, kemudian diberikan keringanan sampailah pada hari ini, dan kita bersyukurlah banyak-banyak pada Allah
kerana Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat Nabi, yang umat ni, kita ni lah umat Nabi Muhammad, amalan sikit tapi pahalanya lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.